Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada petang ini saya akan tanyakan kepada tuan-tuan lebih kurang 10 ke 13 soalan. Jadi tuan-tuan boleh jawab sendiri di hati tuan-tuan kepada persoalan-persoalan yang akan saya tanyakan ini, insya-Allah. Umum mengetahui bahawa kita sekarang ini berada di akhir zaman, di ambang kiamat. Dan semua orang mengetahui pada umumnya bahawa Islam akan bangkit kali yang kedua, kali yang terakhir sebelum kiamat. Dan ada 3 tokoh yang sebagaimana saya selalu sebutkan, iaitu Fatah At-Tamimi, Imam Mahdi dan Nabi Isa AS. Dalam video yang lepas, saya ada menyebutkan bahawa iaitu 2 tokoh akhir zaman, iaitu Fatah At-Tamimi dan Imam Mahdi adalah 2 tokoh yang datangnya, yang lahirnya daripada timur Nusantara, daripada timur di Nusantara, iaitu Asia Tenggara, Malaysia dan Indonesia. Jadi, dan kebanyakan sama ada orang di Nusantara atau masyarakat dunia agak sukar untuk menerima kenyataan bahawa pemimpin dunia iaitu Fatah At-Tamimi dan Imamul Mahdi itu datangnya seorang dari Malaysia dan seorang lagi dari Indonesia. Subhanallah, insya-Allah. Jadi soalan yang pertama, sebagai rakyat Malaysia, adakah kita tidak gembira sekiranya penyelamat yang dimaksudkan oleh hadis itu benar-benar dari Malaysia? Gembira atau tidak? Itu soalan yang pertama, nak dijawab, gembira atau tidak? Yang kedua, adakah ia mustahil berlaku? Artinya, adakah tidak mungkin penyelamat itu dari Malaysia? Adakah tidak mungkin? Atau ia mungkin? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa. Ketiga, adakah bila saya menyatakan penyelamat itu dari Malaysia, maka saya dianggap sebagai penganut ajaran sesat? Atau saya boleh dianggap sesat? Adakah ia menyangkut persoalan akidah? Bahkan saya kembalikan ianya kepada tauhid, kepada akidah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa. Bahkan ada dalil yang menjurus, yang mengisyaratkan apa yang saya maksudkan itu. Yang keempat, adakah penyelamat sebenar yang dimaksudkan oleh hadis itu bukan dari Malaysia? Jadi dari negara mana? Jom kita pergi bai'ah. Kerana berbai'ah dengan Fatah At-Tamimi dan Imam Mahdi itu adalah wajib. Jadi adakah tuan-tuan yakin ciri-cirinya menepati kehendak hadis 100%? Kalau begitu, jom kita bai'ah. Bukan ia satu perkara yang hanya mental exercise. Kita kena pergi berbai'ah bersama-sama dengan jamaah kebenaran. Yang kelima, adakah bila disebut penyelamat dunia, mesti bangsa Arab? Tidak boleh bangsa lain. Melainkan takwa. Artinya ketakwaan seseorang itulah yang menjadi kayu ukur. Tidak ada bezanya bangsa Arab dengan bangsa lain, melainkan takwa. Jadi ianya tidak diukur di sudut bangsa. Yang keenam, tidakkah kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa, bahawa dia boleh menjadikan penyelamat dunia itu sebelum zahirnya Imam Mahdi datangnya dari Malaysia? Jadi siapakah kita ni, siapa untuk pandai-pandai untuk menyekat kuasa Allah Subhanahu Wa Taala? Yang ketujuh, bukankah kita umat Islam yakin dengan hadis Nabi SAW sebagai sumber hukum? Bukankah banyak hadis-hadis yang menyebut sebagai bukti bahawa kebangkitan Islam itu dari timur? Dan pendapat mana yang patut kita utamakan di antara pendapat ulama-ulama biasa atau pendapat mujaddid? Sedangkan telah diberitahu sebelum ini bahawa Fatah Tamimi itu adalah mujaddid. Ya Rasulullah li hadzal ummah fi kulli ra'si mi'asana ma yujaddid laha amradina atau kama qala. Setiap 100 tahun awal kurun akan dibangkit, diutuskan seorang mujaddid, pembaharu agama. Dia lebih tinggi makamnya, kedudukannya, takwanya daripada ulama-ulama biasa. Maka kita bersandar kepada mujaddid ini. Soal orang yang tidak iktiraf, seorang orang yang tidak tahu, maka kita tidak pedulikan dia. Islam itu tidak bergantung kepada orang awam. Islam itu tidak diukur
melalui pendapat-pendapat orang ramai. Yang benar itu hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-8, siapakah kita? Adakah kita termasuk golongan ahli hadis atau muhaddisin yang lebih teror lagi daripada ulama-ulama hadis yang terdahulu? Adakah kita tidak punya adab dan akhlak sehingga berani mempertikaikan ulama-ulama hadis yang terdahulu yang menghafal ratusan ribu hadis beserta dengan sanadnya, dan kita mengkritiknya dengan berani, dengan tidak beradab, tidak berakhlak, dengan alasan mereka tidak maksum. Mereka ada salah dan silap, mereka ada dosa. Kalau begitu, bagaimana pula dengan konon-kononnya ahli hadis yang sekarang ini? Adakah mereka maksum? Tidak juga. Jadi dibandingkan antara ulama terdahulu yang beramal dengan ilmunya, bahkan menghafal hadis ratusan ribu beserta sanadnya, manakah yang patut kita ikut dan utamakan? Tentulah ulama yang terdahulu. Sebab itu benar kata Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Ulama yang macam mana? Ulama yang berilmu, yang beramal dengan ilmunya. Yang beramal dengan ilmunya, makna rohnya, akhlaknya, iaitu sama dengan apa yang dikendaki oleh Nabi SAW. Ini bermakna sekiranya kita tidak mahu mengikut pandangan ulama-ulama muktabariyah sebagai pewaris Nabi, artinya kita ini bersikap sombong, tidak beradab dan tidak berakhlak. Bahkan kita telah melakukan bid'ah dalalah dalam agama Islam itu sendiri. Dan berhubung dengan kebangkitan Islam dari timur, penyelamat dunia yang datang dari Malaysia dan Indonesia ini, Fatah Tami dan Imam Al-Mahdi, di mana mereka ini adalah bangsa ajam tetapi keturunan Arab, keturunan Ahlul Bait, keturunan Nabi SAW. Dan kiranya kita tidak bersetuju dengan pandangan seseorang, maka sepatutnya kita ajak berbincang, bersoal jawab, bermuzakarah, berlaku adil, meletakkan matlamat yang sama. Apa dia? Dengan niat sama-sama mencari kebenaran. Meletakkan kebenaran sebagai keutamaan, meletakkan redha Allah Subhanahu Wa Taala sebagai objektif kita ataupun matlamat kita. Boleh dikatakan hampir semua maklum, ramai yang faham di akhir zaman ni, ramainya ulama-ulama yang fasik, ramainya ulama-ulama yang jahat, yang mereka ini mengajak orang konon-konon kepada syurga tapi mengajak orang kepada neraka, mengajak orang kepada perbalahan, menuduh orang atau golongan sama ada individu atau jemaah yang tidak sesat kepada kesesatan. Lalu rakyat yang awam ini, yang tidak tahu apa-apa ni, maka mengikut pandangan ulama-ulama yang fasik ini, maka berlakulah kesesatan yang nyata. Sebab itu dalam hadis diberitahu bahawa kata Nabi SAW, yusiku an ya'ti 'alan nas zaman la yabqa minal Islam illa ismuh wa la yabqa minal Quran illa rasmuh wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitan wa fihim ta'ud, rawahul Baihaqi. Hampir berlakunya Islam tinggal nama, Quran tinggal tulisan saja. Di mana kamu melihat masjidnya ramai tapi sunyi daripada petunjuk, sunyi daripada hidayah. Wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Dan ulama' mereka adalah ulama' yang paling jahat di bawah kolong langit ini. Min indihim takhrujul fitan, daripada mereka ini berlakunya fitnah-fitnah akhir zaman. Dan akhirnya fitnah ini akan kembali kepada mereka. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi kita sebagai umat Islam kena berlaku jujur bahawa ulama-ulama di akhir zaman yang tidak ikhlas, yang berhasad dengki, mereka inilah dianggap sebagai perosak agama di atas nama agama. Bila saya menyebut ini, kita tidak menafikan adanya ulama-ulama yang ikhlas, adanya ulama-ulama yang berani menyatakan kebenaran. Tapi, adakah bilangannya ramai? Hanya bilangan jari saja, sedikit saja. Itu pun kemungkinan mereka ini ada yang ramai tidak play safe kerana takut kepada perkara-perkara yang mendatang. Yang ke-11, apakah tokoh dunia Fatah At-Tamimi itu tidak wujud? Tidak ada hadisnya? Atau ada di negeri lain? Kalau ada, di mana? Kenapa tidak pergi mendapatkannya, jamaahnya? Kenapa tidak berbai'ah dengannya? Kenapa tidak berdakwah, menyuruh orang lain berbai'ah dengannya? Kerana ada hadis menyebutkan kita wajib berbai'ah, iaitu fa'alaikum
bil fata at-tamimi fa innahu yuqbilu min qibalil masyriq wa huwa sahibu rayatil mahdi aw kama qala. Dan dalam konteks Malaysia ini, di antara watak-watak ataupun di antara ciri-ciri dunia akhir zaman ini, yang pertama, pejuang kebenaran berjuang bagai genggam bara api. Yang benar dianggap sesat, yang sesat dianggap benar. Kebanyakan ulama'nya adalah fasik, dalam arti kata tidak memperjuangkan kebenaran yang sebenar, tidak membela kebenaran yang sebenar. Bahkan kebenaran hari ini dianggap sebagai kesesatan. Seterusnya, Islam itu pada mulanya dagang, pelik, dan akan kembali dagang, iaitu yang benar dianggap sesat, sesat dianggap benar. Jadi dalam konteks Malaysia ni, jemaah mana, individu mana yang begitu? Yang memperjuangkan Islam bagi genggam bara api, yang benar dianggap sesat, sesat dianggap benar. Yang mana? Kumpulan yang mana? Saya tanya tuan-tuan. Seterusnya yang terakhir. Kebenaran itu bukannya diukur begini. Oh, kita tidak pernah dengar, kita tak pernah lihat. Yang mana kita tak pernah dengar, tak pernah lihat, itu bukan Islam. Yang kita tak pernah baca, itu bukan Islam. Yang kita tak pernah jumpa, itu bukan Islam. Bukan begitu nak mengukurkan kebenaran itu. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kebenaran itu bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 10. Tapi kebenaran itu hanya satu. Bertanyalah kepada orang yang tahu. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bukan membuat tuduhan. Ajak berbincang. Ini akhir zaman. Di ambang kiamat. Maka segala-galanya dah rosak. Maka hendaklah kita bersikap jujur. Berbaik sangka. Bertoleransi. Barulah kita insya-Allah akan mendapatkan kebenaran. Rujuk kepada orang yang pakar di bidangnya. Rujuk kepada guru mursyid, iaitu guru yang beramal dengannya. Bahkan dia mendapat bantuan. Iaitu contohnya macam mimpi yang benar, firasat, kasyaf, ada padanya karamah, ilham dan sebagainya. Ini kita menganggap perkara-perkara ini mengarut. Kita perli, kita kutuk, kita hina, sangka buruk. Kita anggap kita benar. Tapi melihat daripada peribadi kita, akhlak kita, perangai kita, amal ibadah kita tidak sebagaimana orang yang dituduh. Orang yang dituduh ini, subhanallah, akhlaknya mulia, sikapnya mulia. Cuma tuduhan-tuduhan itu tidak diadili dengan seadil-adilnya. Maka, marilah kita bersama-sama taubat. Marilah kita berdoa supaya semua rakyat Malaysia ini akan kembali kepada Allah SWT. Lebih-lebih lagi kepada saya ni, orang yang bercakap ini, yang berdakwah ini. Mudah-mudahan kita semua selamat, insya-Allah. Dan mati kita semua ini dalam agama Islam. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.